Baik, insya-Allah seterusnya kita pergi kepada poin yang seterusnya. Apakah yang dimaksudkan dengan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau ikutkan sebelum ni, yang pertama adalah definisi tentang kalamullah. Okey, yang kedua definisi tentang mukjizat. Yang ketiga adalah huraian tentang yang diturunkan. Dan yang keempat adalah huraian tentang yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah untuk mengecualikan kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi yang terdahulu seperti Taurat, Injil, Zabur dan lain-lain mengikut bahasa kaum masing-masing. Okey, dalilnya di mana? Dalilnya pada surah Ibrahim ayat 4. Okey, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Maksudnya, dan kami tidak mengutus seseorang rasul melainkan dengan bahasa kaumnya, iaitu supaya dia menjelaskan hukum hakam Allah kepada mereka. Itu. Okey, sebelum ni kita hanya tahu Al-Quran diturunkan kepada orang Arab dalam bahasa Arab. Mungkin kita tak tahu sebelum ni Taurat antara kitab-kitab lain yang diturunkan oleh Allah juga. Ada kitab Taurat. Kitab Taurat kepada Nabi siapa? Kaum siapa? Bahasa apa? Kitab Injil diturunkan kepada Nabi siapa? Kaum apa? Bahasa apa? Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi siapa? Kaum apa? Dalam bahasa apa? Okey, satu lagi ialah pada tempohnya bila? Pada tahun bila? Sebelum Masihi itu pada bila? Itu adalah sepatutnya fakta-fakta yang mesti ada dalam fikiran kita. Mesti kita tahu supaya kita dapat buat comparison, perbandingan tentang hebatnya Al-Quran yang telah sampai pada tangan kita pada hari ini. Ya, hebatnya Al-Quran, hebatnya bahasa Al-Quran iaitu bahasa Arab yang sangat tinggi. Hebatnya kita umat Muhammad, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umat akhir zaman. Kalau kita tahu betul-betul sejarah ini, insya-Allah akan datang rasa izzah kita terhadap mukjizat Al-Quran. Akan datang rasa hadiahnya Al-Quran ini kepada kita umat akhir zaman sebagai satu-satunya solusi dalam pelbagai masalah dalam kehidupan kita, pelbagai cabaran. Al-Quran inilah penyelesaiannya. Okey, jadi insya-Allah siapa-siapa yang telah mendengar kuliah ini, saya ingin memberi tugasan kepada anda, cari Allah turunkan kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur kepada siapa? Kaum apa? Dalam bahasa apa? Mungkin sebelum ni kita ingat Taurat, Injil, Zabur pun dalam bahasa Arab. Tak, ada kitab yang diturunkan dalam bahasa Ibrani, bahasa kuno dulu. Kita tengok balik. Macam mana nak baca dalam bahasa Ibrani tu? Ada dengung ke, ada apa, kita tak tahu kan? InsyaAllah kita tengok. Jadi bila kita tahu latar belakang kitab-kitab semua yang Allah turunkan ni, jadi bila kita tahu, kita akan tahu betapa hebatnya Al-Quran yang ada di tangan kita, yang Allah pelihara dia sampai hari ini dengan selamatnya. Tinggal perjuangan kita sahaja untuk menetapkan dia di dalam dada kita ataupun untuk kita melazimi dia. Sejauh mana kita bersahabat dengan Al-Quran, sejauh mana kita mengagumi ataupun menjunjung kalam Allah ini. InsyaAllah, seterusnya kita pergi pula kepada definisi yang termaktub di dalam mushaf. Yang termaktub di dalam mushaf. Mushaf M-U-S-H-A-F, bukan mushaf.
tapi dia adalah mushaf. Suhuf asal perkataan lembaran. Mushaf adalah tempat lembaran. Tempat lembaran itu buku mushaf. Okey. Jadi pernyataan ini, mushaf yang termaktub di dalam mushaf adalah, jadi pernyataan ini bertujuan mengeluarkan ayat-ayat yang dimansuhkan bacaan dan tulisannya di dalam mushaf, walaupun hukumnya tetap kekal dilaksanakan. Jadi ayat Al-Quran ada yang dimansuhkan. Okay. Ayat Al-Quran yang diturunkan secara berperingkat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu ada yang dimansuhkan. Jadi yang ditulis adalah yang tidak dimansuhkan sahaja. Jadi pada zaman Khalifah Abu Bakar, dia kumpul semua. Jadi dia bukukan Al-Quran, penulisan Al-Quran itu dia menulis semula. Al-Quran dikumpulkan pada masa itu, kemudian yang dituliskan itu hanyalah ayat-ayat yang tidak dimansuhkan. Okey, itu tujuannya kenapa kita kena sebut termaktub di dalam mushaf. Okey, seterusnya kita pergi kepada definisi yang disampaikan kepada umat Islam dengan riwayat yang mutawatir. Okay. Yang disampaikan kepada umat Islam dengan riwayat yang mutawatir. Kenapa pentingnya kita letakkan kod dekat situ riwayat yang mutawatir? Kerana ia bertujuan mengecualikan bacaan-bacaan yang syaz ataupun ganjil yang diriwayatkan melalui satu jalan sanad. Sebab kenapa jadi macam ni ya? Okay, apa yang dimaksudkan mutawatir? Mutawatir adalah maklumat yang sampai kepada kita sampai hari ini telah melalui sanad-sanad yang banyak dan disepakati oleh semua ahli yang terlibat untuk meriwayatkan Al-Quran ini, dan mereka semua sepakat dan mereka juga mustahil untuk berdusta, sangat-sangat mustahil, impossible. Okey. Jadi jika ada riwayat yang disampaikan dengan satu jalan sanad, ia adalah terkecuali. Okey. Jadi maksud mutawatir adalah dia sampai kepada kita dalam keadaan mustahil ada yang silap. Itulah maksud dia. Senang ambil yang tu. Okey, seterusnya last kali dan dengan membacanya menjadi ibadah. Okey, hati-hati, maksud dia di sini apabila membacanya menjadi ibadah, pernyataan ini menjadikan bacaan selain daripada Al-Quran seperti hadis Nabi tidak boleh dibaca dalam solat, walaupun hakikatnya hadis tersebut juga merupakan wahyu daripada Allah. Okey, contohnya hadis qudsi ataupun apa-apa hikmah yang diilhamkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, tidak dikira sebagai boleh dipakai dalam solat. Itu maksudnya tingginya Al-Quran, martabat Al-Quran ini apabila kita guna di dalam solat, dia valid. Itu dia jadi ibadah. Itu maksudnya. Bukan sekadar kita baca Al-Quran itu dapat pahala. Memang kita baca Al-Quran confirm pahala tu, pahala khusus. Even kita baca hadis pun, niat kerana Allah, belajar semua, kita dapat pahala juga. Tapi ini nak menerangkan Al-Quran ini dia valid dalam solat, maksudnya kedudukan dia sangat tinggi untuk sebagai ibadah yang paling tinggi. Okey, berbanding bacaan-bacaan yang lain. Itulah yang dimaksudkan. Jadi insya-Allah setakat ini sahaja dulu. Okey, selepas ini insya-Allah kita akan mengupas tentang maksud kalamullah yang sebenar. Sebenarnya ada isu sedikit tentang Al-Quran sebagai kalam Allah. Dan Ustazah rasa tajuk akan datang akan lebih menarik sebab ia melibatkan kisah tentang akidah,
tentang mihnah yang pernah berlaku terhadap Al-Quran, sehingga kan ada sekelompok yang tidak mempercayai Al-Quran itu adalah kalam Allah. Mereka bahkan mempercayai bahawa Al-Quran itu sejenis makhluk. Ada juga macam tu. Kenapa jadi macam tu? Dan itu adalah terkeluar daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Macam mana mereka boleh berpendirian macam tu? Nanti kita akan kupaskan tentang sejarah mihnah khalqil Quran dalam kuliah akan datang, insya-Allah. Dengan ini sekadar ini sahaja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.